Assalamualaikum, selamat datang ke channel Nazair Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian video tutorial pada kali ini, saya akan kongsikan kepada anda salah satu cara mudah untuk kita menemai dahan ataupun ranting daripada pokok mengkertas. Okey, baiklah teman-teman, sebelum saya meneruskan perkongsian saya pada kali ini, pastikan anda untuk mengaktifkan tombol notifikasi agar anda dapat membantu perkembangan channel Nazair Abdullah. Terima kasih. Okey, baiklah teman-teman, kita teruskan kepada perkongsian saya pada kali ini. Okey, baiklah teman-teman, di sini saya sediakan beberapa bahan-bahan untuk kita menyemai daripada dahan ya. Ini adalah ataupun ranting daripada pokok bunga kertas. Okey. Antara tips-tips yang saya kongsikan kepada anda pada perkongsian saya pada kali ini ialah teman-teman, pertama, pastikan anda sebelum menyemai dahan ataupun ranting daripada pokok bunga kertas ataupun batang, pastikan anda memastikan ranting tersebut seperti ini teman, dalam keadaan yang subur dan sehat, tidak berpenyakit seperti ini. Contoh teman, ini nampak daunnya memang keadaan hijau, semuanya ada subur, batangnya tidak ada kulat ataupun bahagian yang buruk. Okey, seperti ini. Okey, kemudian pastikan anda mengambil dahan tersebut daripada ranting induk pokok yang dalam keadaan yang segar. Okey, sebolehnya pastikan anda mengambil ranting daripada pokok yang sudah tua, yang sudah matang dan sudah berbunga. Okey. Kemudian teman, bahagian keduanya ialah apa yang penting, gunakan media tanam yang sesuai, yang bersifat poros dan juga gembur. Contohnya seperti tanah subur, okey, tanah suci, tanah pasir, okey, ataupun tanah hitam bakar, tanah merah bakar, ataupun boleh menggunakan apa-apa jenis kompos ya, kompos organik. Okey, contohnya hasil daripada rebutan dahan ataupun pokok kelapa sawit ataupun daun-daun rambu bambu, okey, ataupun tanah-tanah di bawah pokok bambu ataupun tanah-tanah daripada pokok pisang. Okey, itu adalah contoh-contoh. Ataupun anda boleh menggunakan kokopit, ikan padi, okey, dicampur dengan pasir kasar ataupun tanah subur. Okey, itu adalah beberapa contoh bahan-bahan atau media tanam yang sangat sesuai untuk anda gunakan untuk menyemai ranting daripada pokok kertas. Okey, dan anda boleh gunakan gelas bekas seperti ini ataupun polypack ataupun pasu ataupun apa-apa saja benda yang mudah untuk anda dapatkan. Ini adalah untuk tujuan kita melakukan penyemaian. Sekiranya anda ini menanam telur dan pasu pun boleh juga. Ini terserah kepada anda. Okey. Penggunaan yang kedua, yang ketiga, tidak kurang pentingnya teman, gunakan air hujan ataupun air perigi ataupun sumur ataupun air mineral boleh digunakan. Jangan menggunakan air pipe kerana di dalam air pipe terdapat kandungan klorin, yang mana klorin tidak sesuai untuk kita melakukan penyemaian pertama kali seperti ini. Okey, baiklah teman-teman, kita teruskan kepada tutorialnya. Okey, pertama sekali teman, anda ambil antara ranting dari pokok mengkertas tadi. Apa yang anda perlu lakukan di sini adalah anda potong, kita tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, mungkin sejengkal cukup, sejengkal dah cukup. Okey, kita potong sejengkal. Kita potong sini ya. Okey, cukup memadai itu. Kemudian kita boleh lakukan pemeruningan daun, boleh. Tapi kita tidak pemeruning pun boleh. Okey, untuk fokusan kali ini saya akan kongsikan anda, saya akan peruningkan ya. Peruningkan, okey, saya tinggalkan 3 helai daun seperti itu. Okey, seperti itu ya. Kemudian untuk membantu mempercepatkan tumbuhnya akar pada ranting daripada pokok mengkertas ini, kita boleh menggunakan serbuk perangsang akar untuk membantu cepatnya tumbuh akar. Okey, sebelum itu teman-teman, apa yang kita perlu lakukan di sini ialah boleh juga kita untuk melakukan pengupasan kulit di bahagian pangkal daripada ranting pokok bunga kertas ini. Okey, kita kupas kulitnya ya. Sama ada dengan menggunakan pisau ataupun apa-apa saja benda yang mudah untuk anda dapatkan. Yang penting ia sesuai untuk digunakan untuk kita mengupas kulit. Okey, di sini saya menggunakan mata pisau jilid. Okey, ataupun mata pisau cukur. Ini sangat sesuai teman-teman, sangat sesuai dan sangat tajam. Jadi pastikan anda sentiasa berhati-hati semasa menggunakan mata pisau jilid ini ya. Okey. Okey teman, kita kupas sedikit kulit bahagian pangkal bawah ini ya, dengan menggunakan pisau jilid ini. Okey. Bismillah. Okey, teman, cukup seperti itu ya. Okey, apakah tujuan kita melakukan pengupasan kulit seperti ini, teman-teman? Ini adalah untuk memberi ruang banyaknya akar akan tumbuh nanti pada ranting pokok mengkertas ini. Okey. Kemudian teman-teman, apa yang kita perlu lakukan di sini adalah kita akan celupkan ranting ini tadi, teman, ke dalam serbuk perangsang akar. Okey, serbuk perangsang akar seperti ini, teman, sangat mudah diperoleh ya. Terdapat dijual di kedai menjual bahan-bahan pertanian. Okey.
Caranya mudah saja. Kita ambil sebuah perasaan akar teman. Apa kita lakukan ialah kita celupkan ranting daripada pokok pengetas ini ke dalam serbuk perasaan akar ini. Untuk memberi kelembapan sedikit, kita boleh celupkan sedikit ranting daripada pokok pengetas ini ke dalam air hujan tadi ya teman. Okey. Okey, macam tu teman. Nampak basah sedikit kan? Okey. Nampak? Okey, nampak dalam keadaan lembab sedikit. Jadi kemudian kita celupkan ke dalam serbuk perasaan akar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cukup macam tu dah memadai. Okey. Okey, kita letakkan tepi dulu sementara kita menunggu serbuk perasaan akar tadi diserap oleh ranting pokok bunga kertas tadi ya teman-teman. Sekarang kita menyediakan dulu media tanam. Okey, di mana untuk perkongsian kali saya menggunakan gelas bekas. Jangan lupa teman, yang penting di sini anda tebuk bahagian bawah ni dan letakkan perangkap nyamuk sebagai penghadang untuk mengelakkan media tanam ini keluar daripada gelas ini. Okey, kita letakkan ke dalam ni. Okey. Untuk media tanam ini teman, saya menggunakan bahan media tanam dalam keadaan lembab ya, tidak terlalu kering, tidak terlalu basah, lembab saja. Okey, rahsianya teman, apabila anda menyediakan bahan media tanam seperti ini bergantung kepada bagaimana keadaan semasa, teman. Maksud saya cuaca semasa anda melakukan semaian tersebut. Seandainya anda melakukan semaian teman pada musim hujan, okey, gunakan media tanam yang dalam keadaan lembab saja ya. Okey, itu adalah sangat baik kerana pada musim hujan teman, keadaan yang sangat lembab dan sejuk. Sekiranya anda menggunakan media tanam yang dalam keadaan yang sangat kering, ya boleh menyebabkan stek anda juga akan mati ya, ataupun semaian anda juga mati. Dan sekiranya anda menggunakan bahan media tanam dalam keadaan yang terlalu basah, ia juga boleh menyebabkan bahan daripada semaian anda tadi akan menjadi busuk dan akhirnya mati. Itu adalah tipsnya teman, saya kongsikan kepada anda bagaimana, iaitu bagaimana keadaan bahan media tanam yang kita perlu gunakan semasa kita menyemai ranting daripada pokok bunga kertas ini. Okey, kita padatkan sedikit ya. Okey, kita padatkan sedikit teman, pastikan padat. Kenapa mesti padat teman? Kerana ia akan menjamin ranting daripada pokok bunga kertas akan semai tadi teman tidak akan bergoyang ya. Kenapa ini perlu teman-teman? Ini penting kerana untuk mengelakkan stres kepada ranting kita tanam tadi. Okey, baiklah teman. Sebelum kita memasukkan ranting daripada pokok bunga kertas ini ke dalam media tanam tadi, okey, apa yang penting di sini teman, kita buat lubang dulu ya. Kita tebuk lubang dulu. Okey, kita tebuk lubang dulu di tempat yang kita akan cucukkan ranting pokok bunga kertas tadi ya. Kita cucukkan dulu ya. Kita cucuk dulu teman. Okey, kita cucuk dulu di tengah-tengah, di tengah-tengah. Okey, pastikan di tengah-tengah. Bismillah, macam tu. Okey, cucuk macam tu ya. Okey, cukup. Tidak perlu terlalu dalam. Okey, kemudian kita masukkan ranting daripada pokok bunga kertas tadi ke dalam lubang kita tebuk tadi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, macam tu. Lepas tu kita padatkan sedikit ya teman. Kita padatkan sedikit ya. Kita padatkan sedikit. Macam tu agar ia tidak bergoyang. Okey, nampak? Kita padatkan ya. Okey, macam tu. Okey, baiklah teman, apa yang kita perlu lakukan seterusnya ya teman? Langkah seterusnya ialah apabila anda sudah selesai menyemai seperti ini ya teman, langkah seterusnya ialah anda akan melakukan pembungkusan. Sama ada anda menggunakan kertas plastik. Ini terdapat dua teknik teman, yang terdapat dua teknik ataupun dua cara, iaitu bergantung juga kepada keadaan. Ya, sekiranya musim panas, saya sangat menggalakkan anda untuk melakukan pembungkusan ataupun lebih dikenali sebagai penyungkupan. Dan sekiranya pada musim hujan anda tidak perlu melakukan penyungkupan ataupun pembungkusan, anda cuma perlu meletakkan di tempat terlindung. Yang penting jangan terkena siraman air hujan secara langsung. Okey, untuk perkongsian kali ini teman, kita lakukan pembungkusan ya. Oleh kerana sekarang teman-teman ya, di tempat saya cuaca agak panas. Jadi di sini teman-teman saya akan kongsikan dengan melakukan pembungkusan. Okey, untuk tekniknya teman, kita gunakan kertas seperti ini. Kita terbalikkan kertas ini teman. Kita terbalikkan kertas ini ya, agar ia menjadi lebih besar seperti ini. Seperti itu, nampak? Nampak besar kan? Mudahkan kita untuk memasukkan ke dalam ini. Okey, kemudian kita tutup ya. Kita bungkus. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Okey. Okey, nampak kita bungkus. Sebelum itu teman, kita spray sedikit ya dengan air. Jadi hujan ya. Okey, agar atasnya agak lembab sedikit. Okey, cukup. Dan kita
bungkus. Okey, macam tu teman ya. Kemudian teman, kita ikat menggunakan getah ataupun ikat menggunakan tali. Ini terpulang kepada apa jenis bahan-bahan yang anda ingin gunakan. Di sini saya menggunakan getah, teman. Kita akan bungkus ya. Ya. Okey, macam tu. Okey. Kita dah siap bungkus. Okey. Langkah seterusnya teman-teman, apa yang kita perlu lakukan ialah selepas kita selesai melakukan pembungkusan seperti ini, kita hendaklah meletakkan semayan daripada ranting pokok kertas ini di tempat yang teduh daripada sinaran matahari, tetapi masih mendapat sinaran matahari secara tidak langsung. Okey, contohnya di bawah-bawah pokok-pokok yang rindung dan rendap, ya, rendang, ataupun di tepi-tepi bangunan. Jangan sekali meletakkan di tempat lapang kerana ia masih lagi belum tumbuh akar dan akan menyebabkan stres. Dan jangan meletakkan di tempat lapang juga kerana sehingga mengibatkan ditimpa air hujan secara langsung. Jangan, tidak boleh juga. Yang juga boleh menyebabkan stres. Dan yang penting elakkan daripada gangguan binatang peliharaan seperti ayam dan juga kucing. Okey, kemudian teman, pastikan anda sentiasa memantau keadaan media tanam yang terdapat di dalam gelas ini tadi ya teman. Ingat, pastikan anda memantau keadaan media tanam. Ingat, selepas 5 hari ataupun 7 hari selepas dari penanaman pertama seperti ini, jangan dulu melakukan penyiraman. Tetapi anda hendaklah memantau keadaan media tanamnya. Sekiranya dalam keadaan basah, nasi lembab, tidak perlu menyiram. Sekiranya ke dalam keadaan dingin, anda kering ya teman, anda melakukan penyiraman. Anda boleh siram dengan menggunakan tudung botol seperti ini ya. Botol kecil seperti ini dengan menggunakan botol seperti ini. Tudung, ambil satu tudung pun cukup dengan menggunakan hujan. Okey, siram. Okey, macam tu boleh. Okey, boleh siram. Okey. Bagaimana cara menyiram? Mungkin anda boleh membukakan sukupan ini dulu, siram. Okey, lepas tu anda tutup kembali. Okey. Kemudian ataupun seandainya anda tidak melakukan pembukaan seperti itu, anda boleh letakkan bekas di bawah ini ya, bekas di bawah ini yang tidak berlubang. Jadi anda boleh meletakkan air di dalam bekas itu, dan itu adalah cara anda juga untuk memastikan media tanam ini dalam keadaan yang lembab. Okey, baiklah teman-teman. Sebelum saya mengakhiri perkongsian saya kali ini, mari kita lihat dulu hasil daripada dengan menggunakan cara yang sama. Ini ada teman, ini nampak ni teman. Ini nampak ni. Okey, ini adalah tunas yang keluar tumbuh baru ya. Ini adalah batang daripada semayang kita, juga menggunakan dahan yang seperti ini tadi ya, sama saiznya ya. Okey, dengan menggunakan cara kita tengok teman. Ini teman, nampak itu akarnya yang tumbuh ya. Okey, akarnya yang tumbuh. Yang penting nampak rumput pun tumbuh teman-teman. Okey. Ini pun ada tunas baru yang tumbuh, pucuk baru yang tumbuh. Jadi yang paling penting di sini teman, pastikan anda mengikut cara ini dengan betul dan menggunakan bahan media tanam betul. InsyaAllah anda juga akan berhasil menyemai ranting daripada pokok kertas dengan keadaan ini. Nampak teman? Alhamdulillah hasil kita berjaya dan tumbuh tunas baru. Dan apabila dalam keadaan seperti ini, kita juga sudah boleh membuka sukupannya teman, ataupun bungkusannya, dan kita meletakkan di tempat teduh dulu supaya ia tidak stres dengan sinaran matahari secara langsung. Okey, baiklah teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini, iaitu salah satu cara kita menyemai ranting daripada pokok kertas dengan menggunakan gelas plastik seperti ini, dengan menggunakan tanah seperti biasa. Okey, tanah subur, tanah suci, ataupun pasir kasar, ataupun kokopit, ataupun kompos daripada bahan semula jadi. Okey, baiklah teman, sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda, silakan klik subscribe ya, like, share dan komen, kerana supaya anda menjadi orang yang pertama sekali akan dapat mengikuti perkongsian terbaru daripada channel Nazar Abdullah. Okey, baiklah teman, bagi sahabat-sahabat yang masih lagi belum subscribe, silalah subscribe lah, kerana subscribe itu sangat mudah. Mari kita sama-sama berkongsikan ilmu yang manfaat, insya-Allah kita juga akan mendapat manfaat yang tadi. Okey, baiklah teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama bersalawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sampai jumpa. Kita sama-sama bersalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baiklah teman-teman, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Salam satu bi, salam. Assalamualaikum. Bye bye.